Saya nak ambil contoh mudah nak bagi faham. Dulu Aus dan Khazraj berapa ratus tahun berperang sebelum Nabi sampai. Ratus-ratus tahun sejarah dia. Tapi bila mari Rasulullah memperkenalkan Al-Quran, datang memperkenalkan sunnah dia, hak bergaduh beratus-ratus tahun ni boleh duduk bawah satu bumbung. Kita sekarang dah jadi satu akidah, walaupun suku mungkin berbeza, kulit warna berbeza. Tapi bila kita dah ikut Nabi Muhammad ni, kita duduk bawah satu agama, satu ajaran. Semua kena ikut Quran. Kamu ikut Quran, ani ikut Quran. Ani ikut sunnah Nabi, ani ikut sunnah Nabi. Ani yang Nabi sebut, ani yang Nabi sebut. Tengok. Mereka jadi ada kekuatan. Sebab mencari persamaan. Walaupun munafik di Madinah macam-macam, mereka cucuk. Kalau baca sejarah, macam-macam cucuk. Tapi kita hari ni yang jadi berpecah sebab kita tak mau cari persamaan tu. Kita sentiasa cari perbezaan. Mari seorang di masjid contoh. Siapa malam ni ngajak? Ustaz tu. Ustaz tu aliran lain tu, bukan geng kita. Ustaz dah. Tak ada apa-apa lagi. Tu aliran lain tu, bukan geng kita. Apa maksud bukan geng kita? Habis kawan ni geng siapa, kawan tu geng siapa? Sebab kita cari perbezaan tu. Ini aliran lain, ini aliran lain, tu mazhab lain, ni mazhab lain. Kita tak jadikan isu khilafiyah tu sekadar khilaf semata-mata. Tapi kita kebalkan dengan kebersamaan yang dah ada. Sebab kita ni Tuhan kita sama. Nabi kita pun Nabi yang sama. Wahyu pun wahyu yang sama. Tu jadi pelik tu, pasal apa nak bercerai-berai, pecah belah lagi? Apa lagi yang tak sama? Yang tak sama ialah hawa nafsu kita tu. Tuduh orang macam-macam, label orang macam-macam, tempatkan orang macam-macam, sudutkan orang macam-macam, artikan orang macam-macam, anggapkan orang macam-macam, andaikan orang macam-macam. Kalau semua sama, duduk dengan Al-Quran ni, setuju dengan Al-Quran ni, setuju dengan satu sunnah, setuju dengan Nabi kita sama, macam mana lagi perbezaan nak ada? Tapi sebab kita sentiasa melihat perbezaan, tak cari persamaan. Bahkan hak agama, hak bahagian dunia ni pun kita cari perbezaan kan. Kereta sama kereta je, padahal kereta sama kereta cukup lah. Hang pakai kereta, aku pakai kereta. Tapi kebetulan kita pakai kereta kancil. Dia pun kancil saja, tak pakai Honda, lemah. Padahal kereta sama kereta, dia nak cari kat perbezaan dia tu lebih hebat daripada orang lain. Contohlah tu. Okey. Baik, sebab itulah dalam dunia dakwah, saya pernah sebut ni beberapa tempat. Dalam dunia dakwah ni, hak paling penting kena ada dua benda. Pertama ialah berani, yang kedua ialah sabar. Berani, sabar. Berani untuk apa? Berani untuk menyatakan perkara yang benar, perkara yang sebenar, perkara yang hak. Kena ada keberanian. Yang kedua, bersabar di atas keberanian kita menyampaikan tu. Okey, sebab apa? Sebab orang yang berani menyatakan perkara yang sebenar, dia akan datang macam-macam pada dia. Okey, contoh Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, sebelum berdakwah, sebelum bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kafir musyrikin Mekah, apa pandangan mereka pada Nabi? Sebelum berdakwah, Nabi seorang manusia yang baik, akhlak yang baik, seorang pemuda yang soleh. Kami panggil dia Al-Amin, yang paling amanah, yang paling terpercaya, tak pernah cakap bohong. Tu belum berdakwah. Start saja Nabi berdakwah, menyatakan kebenaran wahyu daripada Allah, dia tukar statement dah. Sebelum ni macam-macam, penipu, pembohong, pendusta, orang tak apa betul, gila, kurang siuman, semua labelan datang pada Nabi. Sedangkan Nabi sebut perkara yang betul, ajak mereka kepada Allah dan kebenaran. Begitu juga orang yang nak bercakap benda benar, kena berani. Kalau ada perasaan takut, habis lah. Lepas tu bila berani tu, tunggulah orang nak kata macam-macam ni. Orang ni nak kata macam ni, orang ni nak tuduh macam ni. Kalau jenis dalam hati ada taman, 2 kali. Saya datanglah kat sini kali yang kedua. Habis kuliah ada orang tahan. Waktu kat gelap tu,
Ustaz ni macam ni lah, ustaz ni macam ni lah, ustaz ni. Inilah kali terakhir saya datang Masjid Ibadur Rahman. Saya tak mau dah. Sebab orang cela saya macam-macam, orang caci saya macam-macam, saya berhenti dah. Itu kalau dalam hati ada taman. Sebab tu kena sabar. Kena sabar. Macam Nabi Muhammad kalau tak sabar tu, tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad pilih keselesaan, lagi kalau kita nak pilih selesa, betul. Contoh, sebelum kita bergelar penceramah, sebelum kita mengajar sebelum ni, kita hidup dengan cara sendiri kita, ada kerja sendiri, tak ada siapa ganggu kita, tak ada siapa kacau kita, tak ada siapa kata macam mana, sebab orang tak kenal kita. Seronoknya hidup pergi mana-mana pun bebas. Tapi bila kita berceramah, kena nyatakan yang sebenar, kena nyatakan perkara yang hak, ada orang tak suka. Bila orang tak suka, orang kata macam-macam. Kita nak ke pilih hidup yang kita rasa lebih selesa? Pada aku duduk ceramah ni, baik aku hidup macam dulu. Tak ada orang kacau, tak ada orang kata, tak tersentuh hati, tak ada apa. Nabi pun boleh buat benda yang sama. Sebab ni amanah dan tanggungjawab. Kata-kata pi lah. Mulut tempayang boleh tutup, mulut orang tak boleh tutup. Kena ada keberanian. Kemudian tu kena berani. Ada orang tu jenis tak berani. Tak berani lagu mana? Dia nak sampaikan kebenaran, tapi dia tak berani lagu mana? Dia tak berani lagu ni. Aku ni nak cerita benda betul ni, tapi kalau aku nak cakap direct, kalau aku nak cakap straight ni, takut orang terasa hati pula, takut orang kata macam-macam. Jadi dia pun CP. Takut apa? Takut kalau aku cakap benda ni hak betul, kalau aku cakap benda ni hak sebenar, follower aku sekarang 1 juta ni, tinggal 100 orang lingkup aku. Contohlah, kalau aku cakap sebenar ni, orang jadi tak suka, orang jadi marah ni. Kalau aku keluar statement ni, 1 juta tu view aku, 1 juta populariti aku, tinggal 100, rugi ni. Kalau takut benda macam tu, berhentilah. Ni view saya baru 2 jam 40k dah. Mana nak capai? Kalau aku cakap benda ni, tak ada siapa pun nak tengok. Contoh, kita sayangkan benda-benda tu. Jadi kita berdakwah sekarang ni untuk apa? Kita duk menyatakan kebenaran ni untuk apa? Untuk populariti, untuk glamour, untuk view, atau untuk Allah? Tu je point dia. Saya pernah sebut sebelum ni pun, kalau kita ada ikhlas niatkan pada Allah, semua benda tu akan datang sendiri. Semua akan datang sendiri. Tapi kalau kita mencari itu lebih awal, kitalah yang cari nahas. Kita akan dapat benda tu lah. Nak populariti, populariti lah. Nak glamour lah. Nak view lah. Nak subscribe saja kita dapat. Tapi perlu ingat dua benda tu. Berani dan sabar. Sebab duk sabar ni lah boleh lagi ni. Kalau tak ada sabar, berhenti lama dah. Kalau nak kira kan, hidup pun selesa, tak ada orang kacau, tak ada apa. Okey. Nak berhenti boleh berhenti dah kot. Tak ada habis lagi ayat ni. Tapi tak apalah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan dia menindas segolongan daripada mereka. Maksud yang ditindas segolongan tu merujuk kepada Bani Israel. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dengan cara mereka menyembelih anak laki-laki mereka, dan mereka membiarkan hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia, kembali kepada Fir'aun, termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Baik, ni satu bentuk penghinaan. Kepada siapa? Kepada Bani Israel diperlakukan demikian. Tapi kenapa Fir'aun hak sebelum ni duk elok-elok dengan Bani Israel, tiba-tiba rasa nak membunuh ni pasal apa? Kan kalau nak kira bunuh, semenjak ada lagi nak bunuh-bunuh dah. Bunuh-bunuh ni duk tengah-tengah dah. Tapi sebelum tu tak bunuh pun. Pasal apa jadi nak bunuh tu? Ada beberapa perkara. Contoh, orang-orang Bani Israel ni, mereka ada satu, dia macam bentuk ramalan lah. Bentuk ramalan. Ramalan ni datang daripada siapa? Datang daripada nenek moyang mereka, Nabi Allah Ibrahim dulu. Benda ni tak jadi timbul sebab sebelum ni mereka selesa duduk di Mesir. Tapi bila Fir'aun buat macam-macam, mereka teringat balik benda ni. Dulu, waktu zaman Nabi Allah Ibrahim,
hak dia berpindah dari Babylon ke bumi Kanaan, Palestin. Kanaan dia pernah masuk bumi Mesir. Waktu dia masuk bumi Mesir bersama dengan isteri dia Sarah tu kan, Raja Mesir rampas Sarah kan, kita tahu cerita tu. Raja Mesir rampas Sarah, cuba buat macam-macam perkara yang tak bermoral pada isteri dia. Allah tahan daripada perbuatan yang memalukan dan terkutuk tu. Ringkas cerita, dia mengembalikan semula Sarah kepada Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pernah mengungkapkan suatu masa akan lahir salah seorang daripada anak cucu keturunannya yang akan menghancurkan kerajaan Mesir ni. Tapi tak mention bila berlaku anak cucu dia tu siapa. Satu masa akan ada seorang anak cucu dia akan menghancurkan kerajaan Mesir ni. Jadi walaupun benda tu disebut lama oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tak menerima kezaliman dan pembalasan. Mereka tak ingatlah kisah tu. Tapi bila start Fir'aun buat macam-macam, mereka teringat balik. Dan bila teringat, mereka mengharapkan akan hadirnya seorang yang dimaksudkan tu, dalam harapan bila nak mai. Jadi benda ni didengar oleh bangsa Kipti. Bila didengar oleh bangsa Kipti bagi tahu kat Fir'aun. Macam ni. Fir'aun kata, bahaya lagu ni. Siapa orang tu tak tahu. Jadi cara untuk kita kata putuskan benda tu ialah hak mana baru beranak, kita bunuh. Hak mana beranak bunuh. Satu masa penasihat dia pun pening mai jumpa Fir'aun. Macam mana ni tuanku? Ni ayat rekod sendiri ni, tak ada dalam tafsir ni, nak bagi mudah faham. Setengah orang tu dia tanya, ni hak ustaz sebut tu dalam tafsir mana? Ni payah ni, hak betul-betul tafsir lah. Ada benda yang kita buat tu nak bagi pengukuhan dan pemahaman tentang kisah tu, bukan tafsir. Ni kalau kita duk kutip bunuh, apa akan jadi dengan nasib kita ni? Contoh, sekarang ni Bani Israel, pemuda-pemuda dia dengan orang tua dia duk buat kerja jadi kuli. Satu masa hak muda akan jadi tua, hak tua akan mati. Kemudian hak baru nak lahir, kita duk kutip bunuh. Jadi satu masa siapa nak jadi kuli kita ni? Dah baru nak bunuh. Hak ada makin tua mati. Kita akan kekurangan. Siapa nak kerja? Takkan kita nak jadi kuli balik. Betul juga tu. Jadi lagu mana nak buat? Jadi kita buat akta kerajaan yang baru. Dia ada perselisihan. Contoh tahun ni kita bunuh, tahun depan kita biarkan. Tahun ketiga bunuh, tahun keempat biarkan. Beza Nabi Musa dengan abang dia Nabi Harun 3 tahun. Tapi kebetulan zaman Nabi Harun lahir tu, yang tahun tak dibunuh. Tahun dibunuh tahun siapa? Tahun Nabi Musa. Tahun Nabi Musa. Sebab itulah dalam ayat 3 tu, Imam Ibn Katsir sebut dia hampir mirip dengan ayat 3 surah Yusuf. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Tengok sisi persamaan. Tadi dengan Nabi Muhammad, apa persamaan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Nabi Yusuf dipisahkan dia dengan bapa dia. Nabi Musa dipisahkan dia dengan mak dia. Dua-dua dipisahkan waktu kecil. Tu kecil sangat. Ni nak kata remaja tak lagi. Waktu tu gulam baru. Ni berpisah dengan bapa, ni berpisah dengan mak. Tapi dua-dua dijanjikan Allah akan mengembalikan semula anak yang mereka berpisah tu balik pada mereka. Kan sebelum nak hanyutkan Nabi Musa tu, Allah bagi ilham, bagi wahyu, kami akan mengembalikan semula anak ni pada kamu. Berpisah dengan mak Nabi Musa dan mengembalikan semula walaupun sebagai tukang susu kepada anak dia sendiri di istana Fir'aun. Nabi Yaqub pun mengharapkan benda yang sama. Anak dia cakap mati dah, kena makan serigala dah, aku rasa Yusuf masih hidup. Last kali Allah mengembalikan Yusuf pada dia. Dua-dua berada di bumi yang sama. Nabi Yusuf mai ke Mesir, Nabi Musa pun duduk di Mesir. Dua-dua ni dikhianati. Bukan dikhianati, satu dikhianati. Sumber yang sama, sumber air. Nabi Yusuf duduk dalam mana? Telaga, sumber air. Nabi Musa dalam sungai, sumber air. Dua-dua ni Allah jatuhkan perasaan cinta dan kasih sayang.
Nabi Yusuf handsome, memanglah semua orang cinta, semua orang kasih. Nabi Musa waktu kecil lagi, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kami tumpahkan rasa cinta dan kasih. Siapa yang tengok Nabi Musa waktu bayi tu, maksudnya teringat kasihnya, sayangnya tengok baby. Sebab tu bila isteri Firaun tengok tu, terus Allah timpakan perasaan tu, tak boleh bunuh ni, aku tak ada anak ni, aku nak jaga anak ni, aku nak bela anak ni, nak jadikan anak aku, angkat aku ni. Bergaduh pula dengan Firaun. Tapi nak abad tu lah Firaun, ganas-ganas dia pun bila bini aku nak pula. Contoh lah tu, tak ada dalam tafsir ni. Tu payah orang ni. Nak abad cerita. Jadi dia bini dia pun jadi tak apalah, nak bela-bela lah. Tapi dia tak tahu tu sumber kemudaratan terbesar yang akan menghancurkan pemerintahan dia. Hak dia nak bela tu lah. Jadi hak dia nak bunuh sebelum ni macam bunuh sia-sia, bunuh saja-sajalah. Tak ada manfaat sikit pun. Dan kawan ni lah yang membesar depan dia ni. Tu nak habaknya poin tadi, hubungan kedekatan dan kekerabatan tak ada jaminan kalau kita tu sombong dan menolak kebenaran. Kira lama ni. Paling lama Nazih lah. Selepas PKP ni saat ni lah. Daripada pukul apa tadi? 8 lebih nak pukul 10 ni. Terlebih ni. Saya ingat bayaran pun lebih ni. Saja saya melawak tu. Lebih seminit RM10 sebiasanya. Lebih tu. Saja tu tak ada apa. Kita berhenti di sini. Agak-agak dah pukul 10 semaya isyak tak? Pukul 10, jadi kena berhenti. Jadi setakat ni pada malam ni, mudah-mudahan 2 ayat yang kita baca dapat dijadikan sedikit pencerahan dan pemahaman kita berkaitan tafsirannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kemudahan bukan sahaja kepada saya, bahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan lebih jauh mengamalkan isi-isi yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang selalu tersilap dan tersalah adalah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.